Untuk pengetahuan anda semua, bermula esok 23 Mei 2021 akan bermulanya pendaftaran bagi fasa kedua suntikan vaksin AstraZeneca yang melibatkan 1.1 juta dos vaksin untuk rakyat Malaysia yang berumur 60 tahun ke atas yang berada di sekitar Lembah Kelang, Pulau Pinang, Johor dan juga Sarawak. Jadi hari ini kami ingin memberikan perincian yang lebih mendalam kepada anda semua bagaimana sebenarnya vaksin AstraZeneca ini boleh memberikan satu manfaat dan juga kita dapat lihat kesan positif untuk warga emas yang berumur 60 tahun ke atas yang mendapat suntikan ini. Jadi kami bawakan seorang tetamu menerusi panggilan video iaitu Dr. Suhazili Abdullah selaku pakar perubatan kesihatan keluarga untuk berkongsi berkenaan topik kita hari ini, kepentingan AstraZeneca untuk warga emas. Assalamualaikum doktor, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana meluangkan masa bersama dengan kami hari ini. Kalau doktor mungkin boleh berikan sedikit pencerahan terlebih dahulu kerana ada kenyataan di luar sana yang memberitahu, yang memaklumkan tentang kesan sampingan vaksin AstraZeneca ini untuk warga emas sedikit kurang jika dibandingkan untuk mereka yang berumur 60 tahun dan ke bawah. Sejauh mana kebenaran kenyataan itu, doktor? Baik, ini berdasarkan kepada pendapatan yang berlaku sepanjang pemberian vaksin AstraZeneca dalam beberapa negara. Untuk maklumat bahawa dalam dunia sekarang ini lebih kurang dalam 139 buah negara terlibat dalam AstraZeneca ini bagi mencegah COVID-19. Hasil daripada dapatan setelah lebih kurang dalam 4 atau 5 bulan ini dapat dua peningkatan berlaku setelah pemberian vaksin AstraZeneca. Pun begitu, perlu dilihat bahawa dapatan ini telah ditentukan jadi telah dikeluarkan oleh pakar, sama sekali pakar-pakar daripada European Regulatory EMA and Healthcare Regulatory Agency MHRA bandara itu adalah terlalu tipis. Pun begitu, dalam masa yang sama semua badan regulatory dalam negara-negara yang terlibat pemberian ini mengambil berkaitan termasuk dalam negara kita yang melihat kembali dapatan-dapatan dan data-data yang telah pun dikemukakan oleh pihak pengeluar dan juga pihak daripada European Agency tersebut, yang didapati bahawa manfaat daripada mengambil vaksin itu adalah lebih utama dan lebih tinggi, lebih banyak berbanding dengan dikir risiko yang mungkin berlaku dan kemungkinan ia adalah terpencil. Kalau kita lihat bahawa di sini daripada jumlah yang dikatakan berlakunya pembekuan itu, kita boleh mengikut dapat data mengatakan antara 4 hingga 5 per sejuta. Berbanding dengan kalau jika seseorang itu, rakyat kita na'udzubillah, dijangkiti oleh COVID-19, jumlah kematian, jumlah akibat daripada komplikasi COVID itu sendiri, terutama sekali blood clot, seperti mana yang kita tahu, pembekuan darah ini boleh berlaku ke atas pesakit yang dijangkiti COVID-19. Jadi sini lebih ramai yang berisiko tinggi pada pembekuan darah. Jadi di sini kita boleh melihat di antara dua mudarat besar dengan mudarat yang kecil. Caranya tahu manfaat itu banyak sekali berbanding tinggi sekali berbanding dengan mengambil dan juga kita melihat dari segi media sosial dan media massa, kenapa kebanyakan daripada golongan-golongan itu yang cukup sensitif atas motif yang mungkin saya kira sebagai mereka yang tidak menjawab, exaggerate ataupun menggembang-gemborkan isu ini supaya masyarakat lebih takut, masyarakat tidak nak. Biasanya
Dia yang sudah lama pemberian vaksin, bukan sahaja untuk vaksin COVID-19, tapi mereka telah lama bersuara untuk menentang vaksin-vaksin yang lain dalam negara kita dan dalam dunia. Jadi, cara kupasan asasnya bahawa pemberian vaksin AstraZeneca ini adalah selamat, bertahan dan ianya adalah memberikan upaya besar kepada masyarakat dan rakyat dalam negara kita bagi mencegah dan melindungi diri kita daripada dijangkiti oleh COVID yang begitu bahaya. Kalau doktor boleh kongsikan ketepatan bergerak kenyataan yang saya akan kongsikan ini, apa guna vaksin kalau masih kena COVID? Antaranya yang mengatakan bahawa vaksin boleh mengurangkan sebanyak 70 hingga 90% daripada sebarang komplikasi, hampir 100% berkesan mengelak komplikasi serius dan 75 hingga 90% mengelak daripada kemasukan hospital. Dan bila kita perincikan lebih lanjut berkenaan dengan kemasukan hospital ini, kalau kita lihat di PKRC di MIPS setakat ini, mereka yang berada di sana kebanyakannya adalah warga emas. Jadi bagaimana sebenarnya dengan pemberian vaksin ini, terutamanya vaksin AstraZeneca yang diberikan secara sukarela untuk warga emas, boleh membantu untuk mengurangkan kemasukan warga emas ke pusat rawatan dan juga hospital, dan ini secara tidak langsung boleh mengurangkan beban petugas di sana? Ya. Inilah dapat yang boleh pemberian vaksin sebut tadilah boleh mengurangkan apabila telah kita beri, dia mengurangkan resiko untuk jangkit ini. Jadi kalau kita lihat kembali kepada vaksin, risiko golongan-golongan tertentu dia melihat bahawa mempunyai risiko pada jumlah 400,000 setelah dijangkit dalam negara. 6 tahun ke atas oleh COVID, dan apabila kita pergi pada zon masuk zon oksigen. Doktor, Doktor, kita akan sambung kembali perbincangan kita ini berkenaan kepentingan vaksin AstraZeneca 2.0 untuk warga emas. Kita berehat seketika, kembali selepas ini, jangan ke mana. Lindung diri, lindung semua, itu sahaja cara yang terbaik sekarang ini. Selain daripada amalan kendiri, anda juga boleh turut mendapatkan suntikan vaksin untuk sama-sama kita mengurangkan rantaian jangkitan COVID-19 ini. Untuk pengetahuan anda semua, kita sekarang ini sedang ingin membincangkan berkenaan kepentingan vaksin AstraZeneca terutamanya untuk warga emas. Dan untuk pengetahuan anda semua, bermula esok 23 Mei akan dibuka tempahan untuk suntikan vaksin AstraZeneca fasa kedua bagi rakyat Malaysia yang berumur 60 tahun ke atas yang berada di sekitar Lembah Kelang, Sarawak, Pulau Pinang dan juga Johor. Dan bagaimana cara anda untuk mendaftarkan diri, mungkin ibu bapa anda ataupun jiran tetangga anda yang berumur 60 tahun dan ke atas ini, anda boleh ke laman sesawang vaksincovid.gov.my untuk ke pautan sana, laman sesawang di sana, dan juga menekan butang-butang yang disediakan untuk anda mendaftar vaksin menerusi laman sesawang tersebut. Difahamkan sebanyak 1.1 juta dos vaksin yang akan tiba pada hujung bulan ini yang akan diberikan kepada mereka yang dah mendaftar, dan juga difahamkan sebanyak 25,000 senarai menunggu bagi vaksin AstraZeneca juga akan turut diberikan keutamaan bagi fasa kedua suntikan vaksin ini yang akan berlangsung tidak lama lagi. Dan untuk pengetahuan anda semua juga, mungkin ramai anda di luar sana yang ragu-ragu tentang
keberkesanan dan juga kesan sampingan vaksin AstraZeneca ini, terutamanya untuk mereka yang berumur 60 tahun dan ke atas. Jadi untuk kita mendapatkan sedikit maklum balas dan juga pengesahan bagaimana sebenarnya vaksin AstraZeneca ini sebenarnya tidaklah seperti yang dijangkakan ataupun yang digembar-gemburkan secara negatif di media sosial dan juga di mana-mana laman yang anda lawati. Sekarang ini bersama dengan kita menerusi panggilan iaitu Dr. Suhazili Abdullah selaku pakar perubatan kesihatan keluarga untuk kita bercakap berkenaan kepentingan AstraZeneca 2.0 untuk warga emas yang difahamkan pendaftarannya akan bermula esok pada 23 Mei 2021. Hello Doktor. Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita lanjutkan sedikit perbincangan kita daripada sebentar tadi, Doktor. Bagaimana sebenarnya, kalau Doktor boleh berikan perincian dengan lebih lanjut, dengan pemberian suntikan vaksin AstraZeneca ini boleh mengurangkan kadar kemasukan warga emas ke pusat rawatan COVID-19 ataupun di hospital-hospital yang disediakan di luar sana, Doktor? Ya, terima kasih. Kalau kita lihat bahawa daripada jumlah 400,000 lebih kes yang berlaku dalam negara kita, kes COVID-19, dia punya golongan yang berisiko tinggi adalah golongan yang berumur 60 tahun dan ke atas. Boleh saya katakan di antara 70 hingga 80% daripada mereka adalah golongan yang berisiko tinggi. Sebab itulah kerajaan menggunakan konsep untuk protect ataupun melindungi golongan ini supaya terus dicengkam oleh COVID-19. Salah satu daripada keadaannya adalah melalui pemberian vaksinasi ini. Jadi seperti mana data-data dapatan kajian yang telah pun didapati daripada Europe, daripada Amerika dan negara-negara yang telah agak lama memberi vaksin AstraZeneca dan juga vaksin-vaksin lain, bermula pada Disember yang lalu sampai sekarang, maksudnya lebih kurang 5 bulan lebih dah, didapati bahawa 60 hingga 70% dia akan mengurangkan kes yang serius. Sebab apa? Apabila orang golongan yang berumur 60 tahun dan ke atas dan mempunyai penyakit kronik, apabila dijangkiti oleh COVID-19, dia akan terus teruk. Dia kebanyakan, majoriti daripada mereka teruk. Jadi keterukan inilah kalau boleh kita nak prevent melalui pemberian vaksin. Terutama sekali vaksin AstraZeneca yang keberkesanannya seperti yang disebutkan tadilah. Dia punya dua perkara penting lah. Pertama, mengurangkan mengurangkan risiko untuk terus ke teruk. Itu biasanya kategori 3, 4, 5 ni. Mana kategori 3, 4, 5 ni kategori yang memerlukan rawatan kritikal. Memerlukan ventilator, memerlukan oksigen, memerlukan rawatan sokongan, kita bagi untuk anti radang, kita bagi untuk pencair darah dan sebagainya supaya ia kurang pergi kepada keterukan yang lebih. Yang kedua adalah mengurangkan kematian dan dapat didapati daripada jumlah dapatan yang telah pun dijalankan oleh syarikat-syarikat dan juga pengkaji-pengkaji yang telah lama menggunakan vaksin ini, kita dapati bahawa kematian adalah menjunam dari segi jumlahnya. Maksudnya selepas daripada pemberian vaksin, sebelum ini ramai yang mati akibat daripada serangan COVID, dan setelah daripada pemberian vaksin kita dapati bahawa jumlah gerasnya menurun dan ada beberapa buah negara yang mencapai ke tahap kosong kematian. Dan inilah yang kita nak melindungi rakyat kita di mana yang telah pun terbukti di negara-negara luar yang menggunakan vaksin ini. Kalau doktor boleh kongsikan bagaimana sebenarnya tahap keberkesanan tersebut. Di sini antara kenyataan yang dikeluarkan di mana di United Kingdom umpamanya yang menggunakan hampir keseluruhan vaksin AstraZeneca yang diberikan kepada rakyat mereka dapat mengurangkan kematian sebanyak 13,000 individu yang berumur 60 tahun ke atas setakat 9 Mei lalu dan berjaya memberhentikan sebanyak 39,100 untuk individu yang berumur 65 tahun ke atas berkaitan kebergantungan mereka terhadap rawatan COVID-19, dan ini adalah satu angka yang besar. Dan kalau kita lihat
Negara United Kingdom juga antara negara yang paling teruk dilanda COVID-19 ini. Jadi bagaimana sebenarnya kalau doktor boleh melihat situasi yang berlaku di United Kingdom berkenaan dengan program vaksinasi mereka, ini perlu dijadikan contoh untuk kita di Malaysia ni, doktor? Ya, benar. Ini adalah salah satu dipanggil statistik secara publik ataupun secara awam yang kita telah pun dapati dalam negara mereka. Pemberian vaksin AstraZeneca dan juga vaksin lain bermula daripada 3-4 bulan yang lalu. Walaupun negara mereka berkali-kali ganda jumlah COVID dalam negara kita, mungkin akibat daripada mungkin sikap dan perangai di kalangan mereka. Ada di kalangan mereka yang saya dapati bahawa rakyat dalam negara mereka yang tak setuju dengan apa yang dikemukakan oleh kerajaan untuk membuat perintah kawalan berkurung dan sebagainya berbanding dengan negara kita. Tetapi apabila kita melihat begitu, jumlah yang tinggi dan setelah daripada kerajaan telah membuat satu polisi dan program vaksinasi, especially terutama sekali untuk AstraZeneca, Pfizer, Moderna dan sebagainya, kita dapati seperti yang disebutkan tadi, jumlah memang menurun dan kes yang akibat daripada mati akibat daripada vaksin juga adalah bukan akibat vaksin, akibat daripada COVID juga menurun. Ini adalah dua perkara penting yang perlu kita ambil pertibaran di sana. Walaupun dari segi nampak, dari segi jumlah mereka daripada negara kita memang terlalu tinggi. Tetapi negara kita mesti mengambil pelajaran-pelajaran ini untuk dijadikan pencegahan dalam negara kita. Ya, benar. Okey, baik. Terima kasih kepada Dr. Suhazili Abdullah selaku pakar perubatan kesihatan keluarga bersama dengan kita hari ini menerusi panggilan telefon untuk berkongsi berkenaan kepentingan AstraZeneca untuk warga emas.